kata ulama, bulan tarawih, bulan Ramadan ni, tarawih 20 rakaat itu satu sunnah. Dan membaca seluruh Al-Quran di dalam tarawih adalah satu sunnah yang lain. Jadi di tempat-tempat di seluruh dunia biasanya dia buat 20 rakaat tu satu hari baca satu juzuk. Nah, iaitu satu rakaat satu muka surat. Rakaat kedua satu muka surat lagi. Jadi bila buat 20 rakaat akan dapat 20 muka surat. 20 muka surat bersamaan satu juzuk. Satu hari satu juzuk. Jadi kalau 30 hari Ramadan, khatam 30 juzuk Quran. Jadi macam tu tertib yang dilaksanakan oleh Nabi SAW dan para sahabat dan diwariskan kepada kita sampai ke hari ni. Kalau kita pergi ke Mekah pun begitu, satu hari satu juzuk. Di kebanyakan masjid-masjid di luar negara macam tu, nah. Tapi kesedaran tentang perkara ni nak menghidupkan ihya Ramadan ni, yang dikatakan nak menghidupkan Ramadan, nak menghidupkan sunnah Nabi ni, sangat menyedihkan dekat tempat kita. Sangat menyedihkan dekat tempat kita, yang mana kita tak dapat nak laksanakan ihya Ramadan ni dengan betul. Kita buat cara kita. Kita buat ihya Ramadan ni cara kita, bukan cara hak Nabi tunjuk. Buat cara kita. Kan? Jadi kita nak buat ni hak cara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lenguh sikit ya, tak ada masalah kan. Nah, kalau tak ada hal yang betul-betul orang kata mengganggu kita punya ibadah ni, kita tunggulah bagi habis 20 kan. Tak larat duduk atas kursi. Nah, pasal sembahyang sunat ni tak wajib berdiri. Sembahyang sunat tak wajib berdiri. Berdiri ni dia tak termasuk perkara yang rukun di dalam solat. Nah, tak termasuk dalam perkara rukun. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sembahyang sunat ni dalam keadaan naik unta. Naik unta dalam perjalanan tu Nabi sembahyang sunat. Nah, jadi para ulama memutuskan, ulama mazhab Syafi'i memutuskan bahawa sembahyang sunat tidak wajib berdiri. Jadi kalau kata, "Oi, lenguh, duduk lah." Duduk. 20 rakaat tu dah duduk, tak apa. Sembahyang Isyak kena berdiri ya. Tak tu sembahyang fardu. Sembahyang sunat. Nah, jadi kita jangan tinggal nah, benda-benda macam ni kita tak tahu, tahun depan kita tak tahu jumpa lagi ke tak, kan, bulan Ramadan kan. Jadi bila kita sembahyang dengan imam sampai habis, selesai, witir imam selesai, dapat pahala menghidupkan malam Ramadan pada hari tersebut sepanjang malam tu. Allah Ta'ala bagi pahala. Ditulis baginya beribadah sepanjang malam. Nah. Jadi kita sama-sama lah fikir atas perkara ni, hidupkan, ajak pada anak-anak kita, ajak pada anak isteri kita untuk menghidupkan Ramadan selain daripada tarawih. Kita ada tadarus. Tadarus, apa maksud tadarus? Dia datang daripada perkataan darasa, maksud dia mengajar. Daras ni macam madrasah datang daripada perkataan yang sama. Mudarris datang daripada perkataan yang sama. Tadarrus, dia daripada bab tafa'ul yang bermaksud saling mengajar. Aku ajak aku, aku ajak aku. Makna kata tadarrus dia mesti dua orang. Dia mesti dua orang. Seorang baca, seorang dengar. Seorang baca, seorang dengar. Kalau seorang kita tak baca, kita tak kata tadarrus. Seorang kita sebut tilawah. Dia tilawah, dia baca seorang dia. Kalau berdua, seorang baca, seorang dengar, yang tu tadarrus. Seorang baca, seorang lagi dengar. Sekali dia pula baca, kita dengar. Tadarrus ni berasal daripada sunnah Nabi SAW. Disebutkan dalam hadis bahawa bila menjelang Ramadan, Jibril alaihi salam akan turun ke bumi dan akan bertemu dengan Nabi SAW di Masjid Nabawi dan akan bertadarrus dengan Nabi. Nabi SAW akan perdengarkan hafazan Nabi 30 juzuk tu kepada Jibril. Kod ada salah baris atas bawah ke, ada huruf yang tertinggal ke, Jibril akan betulkan ketika itu. Setiap Ramadan. Kemudian Nabi SAW pula akan bertadarus dengan sahabat-sahabat Nabi seperti Ubay bin Ka'ab dan qari-qari yang terkenal di kalangan sahabat Nabi. Jadi berterusan amalan di Masjid Nabawi, tadarus, seorang dengar, seorang perhati, seorang dengar, seorang perhati, tengok betul ke tak tajwid, baris atas, baris bawah betul ke tak betul, seorang tengok, seorang lagi baca. Berterusan amalan itu keluar daripada Masjid Nabawi itu ke masjid-masjid yang lain, sampailah ke tanah Melayu, sampailah ke Malaysia, Indonesia, Nusantara, yang mana kita pun saling bertadarus. Ia adalah amalan yang bersanad sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Ramadan kita buat tadarus juga selain daripada tarawih. Jadi dia ada dua sunnah yang berbeza. Satu, mendengar seluruh Al-Quran di dalam tarawih. Itu satu sunnah. Satu lagi, mendengar Al-Quran, seluruh Al-Quran tu di luar tarawih. Yang itu adalah tadarus. Jadi tadarus dan tarawih adalah dua amalan yang khas dilakukan di bulan Ramadan. Cuma tadarus ni boleh juga buat di luar Ramadan. Cuma Nabi SAW dalam hadis buat dengan Jibril pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni adalah bulan turunnya kitab-kitab Allah. Bukan sekadar Al-Quran, bukan Al-Quran saja. Tapi dalam kitab-kitab mengatakan bahawa kita ada 4 kitab kita beriman.
Hak lain semua adalah suhuf kita panggil. Suhuf ataupun risalah-risalah yang pendek-pendek. 4 kitab yang kita wajib beriman ialah Al-Quran. Yang kedua Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS. Yang ketiga adalah Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud AS. Dan kita ada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. Keempat-empat ini diturunkan ke bumi ini pada bulan Ramadan. Nah, Injil pun turun pada bulan Ramadan, Taurat pun bulan Ramadan, Zabur bulan Ramadan, dan Al-Quran pun pada bulan Ramadan. Ada orang kata, kan ada bulan-bulan lain juga ayat Al-Quran ni turun. Sebab ayat Al-Quran ni kan dia berterabur kan, saat turun pada bulan Muharram, saat turun pada bulan ini, saat turun pada... Kenapa kata turun pada bulan Ramadan? Maksud dia apa? Adakah ayat pertama tu turun pada bulan Ramadan atau bagaimana? Baik, menurut tafsir, menurut kitab-kitab para ulama, mereka mengatakan bahawa kalam Allah ini asal dia daripada Allah lah, kan? Kemudian ditulis di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni ialah kitab takdir yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta, yang mana di situlah Allah Taala mengeluarkan kalam-kalam dia dan ditulis di dalam Lauh Mahfuz. Daripada Lauh Mahfuz ni pergi ke langit dunia, sampai ke langit dunia. Seluruh kalam Allah ataupun kitab-kitab Allah ni turun ke langit dunia ni pada bulan Ramadan. Jadi seluruh Al-Quran ni dah ada di langit dunia pada bulan Ramadan, iaitu pada apa tu yang kita duk sambut tu, Nuzul Quran. Nuzul Quran tu kan 17 Ramadan. Pada 17 Ramadan itulah diturunkan dekat langit bumi tu. Jadi bila dah sampai langit bumi, masa itulah dia turun secara berperingkat, ikut peristiwa. Jibril akan bawa mai daripada langit bumi ni sikit demi sikit, ikut peristiwa sepanjang 23 tahun. 23 tahun 13 tahun di Makkah dan 10 tahun lagi di Madinah. Diturunkan sikit. Tapi sekaligus Quran tu sudah ada di langit bumi itu pada 17 Ramadan, iaitu pada hari nuzul Quran. Begitu juga yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah turunkan apa? Al-Quran fi lailatul qadr, pada malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar ini adalah satu malam yang Allah Taala kata lebih baik daripada 1000 syahr, daripada 1000 bulan. Kenapa dia lebih baik daripada 1000 bulan? Pada hari itu, pada malam Lailatul Qadar itu, malam itu terpilih untuk Allah Taala turunkan seluruh Al-Quran pada langit bumi. Kemudian Jibril ambil sikit bagi pada Nabi Muhammad SAW mengikut peristiwa. Jadi Lailatul Qadar adalah sempena turunnya Al-Quran. Nuzul Al-Quran juga ada sempena turunnya Al-Quran. Jadi bulan Ramadan adalah bulan kalam Allah. Di mana orang-orang terdahulu, masa zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Daud, mereka pun mengamalkan mereka punya kitab-kitab mereka ni, bertadarus mereka punya kitab ni pada bulan Ramadan juga. Jadi bulan Ramadan ni adalah bulan Al-Quran, yang mana kita patut bagi fokus lebih kepada Al-Quran kita. Sama ada kita baca tak lancar ke, kita baca lancar ke, kena bagi masa lebih kepada Al-Quran di bulan Ramadan ini, ambil berkat bulan Ramadan. Yang mana dalam hadis pun dah bagi tahu tadi, yang saya baca tadi itu hadis daripada Salman Farisi yang mengatakan untuk setiap kebaikan Allah Taala bagi satu fardu. Jadi bila kita baca Al-Quran, setiap huruf yang kita baca itu mendapat satu pahala fardu.